Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini bukti bahawa negara kita Malaysia di bawah kepimpinan Kerajaan Perpaduan, di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim, kini berada di halak tuju yang betul, di arah yang tepat, walaupun pembangkang kini mula menggelupur meroyan. Kerana dapat melihat dan menghidu, mereka kini bakal kehilangan modal politik ekonomi untuk mahu menjatuhkan atau memburuk-burukkan kepimpinan kerajaan Anwar Ibrahim. Ini apabila Rafizi menegaskan ringgit mengukuh bukti dasar kerajaan berhasil. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menegaskan prestasi mata wang negara yang mengukuh membuktikan hala tuju dan dasar kerajaan sedang berhasil bergerak ke hadapan. Menurut Rafizi, kerajaan menjangkakan pemotongan kadar faedah pertama di Amerika Syarikat yang boleh berlaku seawal pertengahan September akan terus mengukuhkan lagi kedudukan ringgit. Hal ini membuktikan bahawa hala tuju dasar kerajaan sedang berhasil dan mula menarik perhatian serta keyakinan semula pelabur. Komitmen Kerajaan Perpaduan terhadap pembaharuan fiskal yang sukar dan perancangan ekonomi yang komprehensif menghasilkan satu naratif pertumbuhan ekonomi yang baru, katanya dalam hantaran di media sosial hari ini. Rafizi berkata, ketika ini juga berlaku beberapa perkembangan terkini berkaitan ekonomi negara, termasuk naratif ekonomi yang meyakinkan, pelaburan asing yang makin meningkat, dan komitmen pengukuhan fiskal serta pertumbuhan ekonomi Malaysia yang diunjur berkembang 5.8% pada suku kedua tahun 2024. Jelasnya, faktor-faktor itu juga menjadi tanda-tanda pengukuhan mendadak ringgit akan berlaku. Mata wang tempatan telah mengatasi prestasi dolar Amerika Syarikat selama 10 hari berturut-turut, iaitu prestasi terbaik dalam 14 tahun. Setakat ini, ringgit telah mengukuh sebanyak 2.616% berbanding dolar Amerika Syarikat. Malah, prestasi ringgit juga mengatasi beberapa mata wang utama antarabangsa seperti Pounds British, RMB China dan juga Euro. Ringgit adalah satu-satunya mata wang di Asia yang telah mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat, katanya lagi. Terdahulu media tempatan melaporkan ringgit mengekalkan aliran peningkatan untuk ke-10 hari berturut-turut pada Jumaat lalu, mencecah paras tertinggi dalam tempoh 14 bulan pada 4.49 ringgit Malaysia berbanding dolar Amerika Syarikat. Situasi itu bertepatan dengan jangkaan Kementerian Kewangan yang yakin ringgit diniagakan pada 4 ringgit 50 sen berbanding dolar Amerika Syarikat pada akhir tahun 2024, kesan kedudukan ekonomi negara yang positif. Menteri Kewangan II Amir Hamzah Azizan pada Februari lalu pula berkata, kerjasama Kementerian Kewangan, Bank Negara Malaysia serta Syarikat Pelaburan Berkait Kerajaan GLIC dan Syarikat Berkaitan Kerajaan JLC bersedia untuk meningkatkan aliran masuk wang ke dalam pasaran pertukaran asing bagi mengukuhkan nilai ringgit. Katanya lagi, Bank Negara Malaysia juga sentiasa bersedia untuk mengambil langkah campur tangan dalam pasaran pertukaran mata wang asing untuk membendung pergerakan mata wang yang dianggap berlebihan. Rafizi berkata, walaupun terdapat kata sepakat dalam kalangan firma penyelidikan bahawa ringgit akan terus mengukuh, tumpuannya kekal pada pelaksanaan dasar yang telah dirancang secara berkesan. Ekonomi dunia akan terus bergolak dalam masa terdekat yang akan terus mempengaruhi turun naik ringgit. Nilai ringgit hanya akan dapat dipertahan daripada ketidaktentuan global ini sekiranya ekonomi negara distrukturkan ke arah berteknologi tinggi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan, katanya lagi sebagai ahli Parlimen Pandan itu. Sekian untuk kali ini, kita ucapkan tahniah ke atas kerajaan kerana
kita negara Malaysia kini mengukuh dan kini menjadi bukti dasar kerajaan berhasil. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya setuju sangatlah dengan kenyataan daripada Johari Abdul, Speaker Dewan Rakyat. Apabila isu Ponteng Tegar, ahli-ahli parlimen dalam persidangan parlimen kini mendapat perhatian. Sudah saban tahun, sudah saban hari, setiap hari netizen menyuarakan kebimbangan mereka berkait dengan kehadiran ahli-ahli parlimen ke Dewan Rakyat dalam persidangan Dewan Rakyat. Ada yang macam sengaja tidak hadir, ada yang memang bermasalah untuk hadir, ada juga yang telah tidak hadir berhari-hari, berpuluh-puluh hari. Netizen mula mempersoal, ahli-ahli parlimen ini dibayar gaji untuk hadir dalam perbahasan itu. Tapi kenapa sampai mereka pula tidak hadir? Lebih teruk lagi, baru-baru ini semasa undi belah bahagi bagi menentukan Wan Faisal perlu digantung atau tidak dalam usul dibawa oleh kerajaan, apa yang dilihat ialah seramai lebih daripada 60 orang tidak hadir pada waktu itu. Padahal itu ialah keputusan yang sangat serius dan sangat perlu diambil perhatian. Lebih mengecewakan, pembangkang sendiri pun tidak hadir pada waktu itu. Walhal, ianya sangat penting untuk menentukan nasib rakan mereka di dalam parlimen. Dan apa yang lebih mengecewakan ialah beberapa orang pemimpin besar di dalam Perikatan Nasional selalu tidak hadir dalam parlimen ketika sesi soal jawab bersama Perdana Menteri. Ketika Anwar Ibrahim tidak hadir, mereka betul-betul melalak di parlimen seakan-akan paling berani. Tapi ketika Anwar Ibrahim hadir dalam Dewan Parlimen, mereka pula tak pernah hadir untuk mendengar dan menanya tentang hal tersebut. Lebih teruk lagi, mereka tak berani pun menyalak di sana, melalak di sana. Saudara-saudara, waktu Anwar Ibrahim memberikan ruang untuk mereka bertanya, tak hadir pula. Jadi kita sangat sukalah apabila Speaker Dewan Rakyat yaitu Johari Abdul mengatakan ahli-ahli parlimen yang tidak hadir sidang parlimen kini berisiko hilang allowance. Ada netizen kata, sudah lama kami cakap, sudah lama kami mohon supaya parlimen bukan sekadar menghilangkan allowance yang tidak hadir, tapi potong gaji, kira gaji ikut hari mereka hadir. Ubah sistem gaji ahli parlimen, bukan lagi gaji bulan kata mereka, tapi bagi gaji harian supaya mereka benar-benar hadir. Ahli parlimen yang gagal menghadiri persidangan Dewan Rakyat untuk tempoh tertentu berisiko kehilangan allowance sebaik Akta Perkhidmatan Parlimen PSA berkuat kuasa. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata kehadiran ahli parlimen jelas dinyatakan dalam undang-undang dan mereka yang tidak hadir selama 6 bulan berturut-turut tanpa alasan sah mungkin kehilangan kerusi mereka. Bagaimanapun, beliau berkata setakat ini tiada ahli parlimen yang kehilangan kerusi mereka atas sebab berkenan. Namun, saya telah berkali-kali memberi amaran bahawa ahli parlimen dipilih oleh rakyat untuk hadir ke parlimen. Jadi, saya mencadangkan supaya ahli parlimen yang gagal menghadiri persidangan Dewan Rakyat untuk jangka masa tertentu akan kehilangan allowance mereka. Kami hanya menunggu PSA mengeluarkannya, yang mungkin telah mendapat kelulusan kabinet. Ia mungkin dibentangkan pada penghujung persidangan Dewan Rakyat ketiga, katanya. Turut hadir Speaker Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, Datuk Seri Lau Chow Kiong. Johari berkata sejak mengambil alih sebagai yang di-Pertua Dewan Rakyat, beliau telah membawa banyak pembaharuan di parlimen dan akan terus berbuat demikian untuk menambah baik semak dan imbang dalam kerajaan. Antaranya adalah memperkukuh jawatan kuasa pilihan khas parlimen
serta membenarkan perbentangan dan perbahasan mengenai laporan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam dan Ketua Audit Negara di Dewan Negara. Mengulas mengenai lawatannya hari ini, beliau berkata ia merupakan salah satu usaha untuk membantu memperkukuh institusi speaker dan sebagai persiapan untuk persidangan speaker-speaker Parlimen dan Dewan Undangan Negeri se-Malaysia 2024. Program itu bakal berlangsung pada 11 hingga 14 September di Kuching, Sarawak. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, ikuti terus ulasan. Bye.